غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من قول. ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah Safi. Ustazah Syafiq. Waalaikumsalam. Betul. Ustaz Syafiq ke Ustazah Syafiq? Betul kamu ni? Tak ke salah? Ustaz. Okey, baik. Okey, sahabat perkenalan semua yang baru hadir kelas pada hari pertama ni, bagi yang baru hadir sahaja. Yang mana yang pernah hadir daripada sejak hari Rabu sehingga hari Jumaat, Ustaz ucapkan ahlan wa sahlan sekali lagi. Ustaz ucapkan jutaan dan ribuan terima kasih kerana kamu sudi masuk ke kelas online yang orang kata tak bersemuka di sekolah, tetapi sebenarnya kamu belajar. Apa yang kamu dapat kejap lagi, kamu sebenarnya akan dapat apa yang disampaikan oleh Ustaz Syafiq sebentar nanti. Okey, kamu jangan kecewa, jangan rasa resah gelisah ataupun tak nak bersekolah, tak minat belajar. No, mindset kamu kena buang yang kotor tu, buang cepat-cepat. Buang jauh-jauh, bawa ke laut. Jangan bagi dekat-dekat, nanti bahaya. Itu pun virus juga, walaupun kamu ingat virus COVID-19 bahaya, tapi virus kat dalam fikiran kita semua lagi bahaya. Kalau kita ada fikiran negatif tu, tolong faham. Melengahkan masa lagi, Ustaz akan present kepada kamu semua mengenai subjek kita, pengenalan subjek kita pada petang ini. Okey, saksikan. Sekejap, belum lagi. Belum lagi, sabar Okey, saksikan. Okey, baik. Tu dia ni kita akan belajar. Belajar apa ni? Pengenalan apa ni? Apa tu? Cuba Bahasa Arab. Itu awak sebut. Okey, baik. Itu awak sebut dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Arab, macam mana sebut? Arabiyah. Okey. Al-lughatul Arabiyah. Ya. Lissofi ni maksud dia tahun 5 okey. Kalau kita lihat pada bahasa Arab, bahasa pembelajaran bahasa Arab kita sepanjang tahun 2021, kita akan belajar apa? Mari kita lihat. Jeng. Kejap. Belum lagi. Okey, baiklah. Di sini al-muhtawayatu. Al-muhtawayatu tu maksud dia isi kandungan. Ad-darsu ni pembelajaran. Al-muhtawayatu perkataan yang sama. Bila perkataan yang sama, maksud yang sama, iaitu isi kandungan. Safhah bermakna muka surat. Ad-darsu al-awwalu. Pembelajaran pertama, kita akan belajar al-a'dadu wal-arqamu. Kita akan belajar pengiraan, macam mana bilangan pengiraan, bilangan dan nombor daripada 401 sehingga 500. Boleh Ustaz tanya pada kamu tak? Sebelum ni kita belajar daripada nombor berapa sebelum jadi 400? 300. Tahun lepas belajar nombor berapa sampai nombor berapa? 300 sampai 400. 300 sampai 400. Okey, bagus. Dah ingat dah semua? Cuba sebut 304, 305, 340.
Tahu dah? Dah. Siapa yang rasa berat bahasa Arab ni tak apa. Ustaz dulu pun, sesebaya kamu dulu pun memang Ustaz mengakui susah bahasa Arab sebab ya apa? Sebab kita dah terbiasa dengan bahasa Melayu. Siapa yang terbiasa dengan bahasa Inggeris maka dia akan cakap bahasa Inggeris tu senang. Bila mana kamu belajar bahasa Arab betul-betul, maka kamu boleh kata bahasa Arab itu senang. Percaya tak percaya, kamu kena cuba. Okey, ingat pertama nanti kita mula-mula buka sekolah nanti, bukan buka sekolah, sorry. Masa hari Isnin minggu depan nanti insya-Allah pada hari Isnin, hari yang pertama subjek pertama kita adalah bahasa Arab. Kita akan belajar ad-darsu al-awwalu. Yang kedua kita akan belajar ad-darsu as-sani, pembelajaran kedua iaitu ad-dhamir. Dhamir ni tahu apa? Dhamir. Dhamir ni berbalik kepada wa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Okey, itu adalah dhamir Okey, yang kedua ad-darsu as-salis ar-rihlatu ila syati'il bahri. Rihlah ila syati'i bahri. Ni tak apa. Tentang maksud makna dia akan diberitahu semasa kelas PDP berlangsung. Okey, yang kedua ad-darsul rabi' at-tuyuru wal hasyaratu. At-tuyuru wal hasyaratu maksud dia apa? At-tuyuru. Tak apa. Tak tahu pun tak apa. Ini kita sekadar macam mana kita nak sebut. At-tuyur. Yang kedua ad-darsu al-khamisu, kita akan belajar al-adawat al-ittisaliyatu al-hadisah. Ya, seterusnya ad-darsu as-sadisu kita akan belajar ar-rihlatu ila hadiqatil hayawanati. Ni kita belajar pasal apa? Rihlah mengenai haiwan. Kita kalau hayawanat kita tahulah haiwan. Okey. Ya, seterusnya ad-darsu as-sabi' kita akan belajar hurufun nafi wa harfun nahi. Perkataan nafi dengan nahi lan nahiyah. Okey, yang seterusnya ad-darsu samin huruful jar. Huruf jar. Huruf jar. Nanti kita tahulah apakah itu huruf jar. Okey, baik. Seterusnya ad-darsu at-tasi'u, kita akan belajar az-ziyaratu ilal mustashfa. Okey. Itu pembelajaran yang ke-9. Yang tadi ke-8. Huruf jar, pembelajaran ke-8. Yang seterusnya ad-darsu al-ashir, pembelajaran yang ke-10, kita akan belajar fa'il. Fa'il ni maksud dia apa? Fa'il ni maksud dia kita akan belajar mengenai orang yang melakukan perbuatan. Orang yang melakukan perbuatan ni kalau kita lihat, orang tu sedang berniaga, orang tu sedang duduk, orang tu sendiri. Maksud al-muallimu. Al-muallimu tu siapa? Guru. Macam contoh at-talibu. At-talibu pelajaran. Orang yang melakukan perbuatan berdasarkan perkataan antara fa'il dengan fa'il. Fa'il tu orang dia, orang melakukan perbuatan tersebut. Ad-darsu al-hadi asyarah, pembelajaran yang ke-11, kita akan belajar maf'ulun bih. Kita kena tahu apa itu maf'ulun bih. Di akhir ayat maka adanya fa'il maf'ulun bih. Kalau kamu dengar, kalau kamu pernah dengar, itulah dia mengenai maf'ulun bih. Seterusnya ad-darsu as-sani asyar, yang ke-12, pembelajaran ke-12 kita belajar fi'il sulasi al-mazidu biharfi wahid. Fi'il sulasi, fi'il yang ada tiga huruf. Tiga huruf. Contoh darosa, doroba, zahaba. Al-mazidu biharfi wahid, yang satu perkataan macam Ustaz sebut tadi. Yang ke-13 ad-darsu salis asyar az-ziyaratu ilal mahallati tijariyati. Okey, baik. Kita ada berapakah pembelajaran kita akan belajar sepanjang tahun 2021? Siapa boleh tahu? Boleh ingat?
Siapa boleh ingat berapakah pembelajaran kita keseluruhan pada tahun 2021? Ha. Siapa ingat? Ada berapa jumlah? Jumlah keseluruhan pembelajaran yang kita akan belajar. Ada berapa? Ha. Ad-darsu awal tu pembelajaran yang keberapa? 30. Yang pertama. Lagi? Lagi apa? Kalau ad-darsu as-sani, pembelajaran yang keberapa? Kedua. Ad-darsu salis, pembelajaran yang Ketiga. ketiga. Lagi? Ad-darsu rabi'. Keempat. Okay, bagus. Lagi ad-darsul khamisu. Kelima. Kelima. Okay. Okay, ad-darsu as-sadisu. Keenam. Keenam. Okay, lagi ad-darsu ke-sabi'. Ketujuh. Ketujuh. Lagi? Kelapan. Ke-8 tu macam mana sebut? Sami. Samin. Ah. Samin. Kalau sa, dia kena keluar lidah. Gigit lidah tu akan bunyi sa. Bukan Sa. sa sa. Ah. Tu dia macam tu. Okey. Okey, ustaz akan jelaskan pembelajaran by pembelajaran. Okey, kalau kita lihat balik ad-darsu al-awwal, a'dadu wal arqam, bilangan dan nombor-nombor. Okey, tu maksud dia. Kalau ad-dhamir ni lebih kepada kalau kita pernah dengar huwa huma hum. Tasrif tu panggil tasrif dhamir. Kalau ar-rihlatu ila syiti'il bahri, maksud dia adalah perjalanan ke pantai. Ar-rihlatu perjalanan ke pantai. Bahru, syati'il bahri tu pantai. Kalau ad-darsu rabi' maksud dia ad-darsu rabi' at-tuyur wal hasyaratu, maksud dia burung dan serangga. Wal hasyarat tu serangga, ada apa at-tuyur tu burung. Macam contoh burung merak maksud dia apa? Dalam bahasa Arab. Burung gagak maksud dia apa? Macam tu lah. Faham Okey, sekejap. Okey, seterusnya ad-darsu al-khamis, alat apa? Al-adawat tu maksud dia alat Al-adawat, al-ittisal, tisoliyati, al-hadi satu, maksud dia alat komunikasi moden. Siapa boleh ceritakan, siapa boleh bagi tahu apakah contoh-contoh komunikasi moden? Mesin basuh. Mesin basuh. Okey, lagi? Cuba lagi. Siapa nak bagi contoh? Apa lagi alat-alat komunikasi moden? TV. TV, ya betul. Okey, antaranya TV. Itu adalah Laptop. Okey, smartphone, laptop. Lagi? Kipas. Kipas, okey. Lagi? Kereta. Motor. Kereta, motor. Okey, kereta motor bukan alat komunikasi moden. Awak tahu, awak kena faham. Komunikasi ni maksud dia apa? Komunikasi ni, communicate. Yang ustaz cakap bebel ni apa? Communicate kan? Betul tak? Yang ustaz cakap dengan kamu ni semua. Itu maksud dia night walk. Smartwatch. Smartwatch.
Smartwatch smartwatch pun boleh dikira, okey. Tapi nanti Ustaz tengok betul ke tidak. Okey. Lagi? Streka bukan. Sebab itu iron. Takkanlah awak nak ambil, bunyi. Ternet, ada telefon bunyi iron yang bunyi. Ambillah iron tu. Dah lah mak awak tengah gosok baju. Lepas tu mak awak ambil telefon. Rupanya yang bunyi ni telefon mak awak yang bunyi. Awak ingatkan yang telefon tu iron. Awak tahu iron yang gosok baju tu kan? Kan awak ambil, awak telefon. Hello. Apa sah panas ni? Asal panas? Tinggal panas. Oh, panas! Lah, iron rupanya. Mana boleh cakap dengan iron? Alamak. Kiranya saya ni sudah gila. Jangan awak buat kerja gila ya anak-anak semua. Jangan gunakan iron board tu letak kat telinga. Tak pasal-pasal lah. Masuk hospital ya. Hati-hati itu bukan alat komunikasi moden. Okey, alat komunikasi moden Ustaz boleh bagi tahu al-internet komunikasi moden, lagi al-hatif, telefon, lagi television, radio, apa lagi? Laptop, lagi apa? Earphone tu termasuklah dengan telefon. Apa lagi? Okey, tak apa. Selesai bahagian tu. Seterusnya Ar-rihlatu ila hadiqah al-hayawanat. Ar-rihlah ingat. Ar-rihlah ni maksud dia perjalanan. Ar-rihlah perjalanan ke zoo. Ke tempat haiwan-haiwan. Perjalanan ke tempat haiwan-haiwan. Ingat al-hayawanati ni haiwan-haiwan, binatang. Ya ad-darsus sabi', huruf larangan dan huruf negatif dengan huruf larangan. Huruf fujar bermaksud huruf yang huruf apa? Huruf fujar. Huruf jar yang dah ada, contoh perkataan B, P, yang ada sampingan Aziyaratu ila apa? Ila al-mustashfa. Mustashfa maksud dia apa? Mustashfa. Lawatan. Az-ziyarah ni okey. Baik murid. Perkataan az-ziyarah adalah lawatan atau perkataan ziarah. Ziarah ke mustashfa, hospital. Lepas tu macam tadilah, fa'il orang melakukan perbuatan. Maf'ulun bih berakhir dengan perkataan fa'il maf'ulun bih. Okey. Yang kedua terakhir al-fa'lu thulathi al-mazi tu macam Ustaz bagi tahu bi harfin wahid, macam cerita dhahaba, doroba, jalasa, darosa, qara'a, tu semua 3 huruf thulathi al-mazid. Ya, sekali al-ziyarah. Kejap. Az-ziyaratu ila ke melawat ke, lawatan ke, al-mahallat at-tijariyati. Lawatan. Okey, ziarah ke kedai-kedai. Al-mahallati at-tijariyati maksud dia kedai-kedai. Okey. Inilah pembelajaran kita sepanjang tahun 2021. Habis selesai dia bahasa Arab pembelajaran bahasa Arab sepanjang tahun 2021. Kita akan belajar bersemula bahasa Arab pada tahun 3 dengan tahun 4, faham Okay, setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Boleh Ustaz beralih ke subjek lain? Boleh. Okey, baik. Ustaz akan stop sharing sekarang.
Okay, sekejap. Boleh. Okay, Ustaz akan stop sharing. Okay, yang terakhir Ada yang keluar ke? Left ke? Tak ada Tak ada. Okay, yang terakhir. Kamu okey ke? Kamu okey? Kalau kamu tak okey, tarik nafas. Lepas. Tarik nafas lagi. Lepas. Allah leganya belajar. Tarik nafas. Tahan. Lepas. Dah. Dah. Kalau dah tarik nafas, lepas tu kira dah semangatlah untuk belajar Okay, baik. Nampak tak? Nampak tak skrin? Kau nampak cakap nampak? Nampak tak? Okey, bagus. Nampak. Baik. Nampak. Okey, baik. Terima kasih kepada murid yang masih bersama dengan Ustaz Syafiq Okey, siapa yang masih lagi bersama dengan Ustaz Syafiq? Tolong angkat tangan guna raise hand. Kena klik raise hand. Siapa lagi masih bersama Ustaz Syafiq? Siapa yang tak tekan raise hand tu bermakna dia tidur. Kan, Toy? Ustaz akan bagi kamu nak beka dalam pelajaran sepanjang tahun 2021 boleh? Boleh Okay, good. Okay, kejap. Nampak Okay, Ustaz teruskan. Boleh Ustaz teruskan? Boleh. Okay, terima kasih. Tak sangkut kan? Tak. Okay. Sekejap. Ustaz, tunjuk. Okay, baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita akan teruskan lagi pada sesi kita petang ni dalam pengenalan subjek sirah pula Okay, kalau kita lihat dalam subjek sirah, kita ada beberapa tajuk yang kita akan belajar untuk tahun 5 Kita lihat dulu. Okay. Kalau kita lihat pembelajaran pertama, yang pertama jihad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila sambut selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, pelajaran pertama jihad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Yang pertama kita akan yang pertama unit pertama, subtopik yang pertama kita akan kenal apakah maksud ataupun konsep jihad. Awak pun tahu awak pun tak tahu jihad tu apa jihad tu apa, kenapa orang tu jihad di jalan Allah inilah kita nak tahu berkaitan dengan konsep jihad. Bila kita dah tahu apakah konsep jihad tersebut, kita akan kenal pula jenis-jenis jihad. Jenis-jenis jihad dia ada banyak. Dia ada beberapa perkara yang kita kena tahu. Okay, sebentar ada tetamu datang. Kejap Okay, baik. Okay, sekejap. Ustaz akan teruskan dengan pembelajaran kita dalam sirah. Okay, selepas kita dah tahu apakah jenis jihad tersebut, maka kamu boleh kuasai dalam topik ini dalam jihad Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Dia ada dua sahaja subtopik, konsep jihad dengan jenis jihad. Senang je, mudah saja. Okey, seterusnya adalah pelajaran kedua, peperangan di zaman Nabi Muhammad SAW. Sambut. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kalau kita lihat peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peperangan di zaman Nabi Muhammad SAW masa dulu kan? Masa zaman-zaman Nabi dulu, kat sini kita ada beberapa perang yang dah berlaku pada zaman Nabi. Yang pertama, jangan lupa perang Badar. Yang mana perang Badar ni berlaku pada bulan apa? Kalau bulan Islam. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan.
Masa bulan Ramadan ada perang. Kita sekarang ni berperang pada diri sendiri, itu pun adalah salah satu jihad. Tak apa. Itu cerita lain hari. Pada hari Isnin Ustaz akan cerita mengenai jenis-jenis jihad, sebab kita ada jenis jihad dalam diri kita. Okey, perang Badar, perang Uhud. Perang Uhud, siapa tahu perang Uhud berlaku waktu bila? Perang Uhud. Bukan perang Ahad, perang Uhud. Okey, tak apa. Kalau tak tahu, tak apa. Kita akan tahu lebih mendalam lagi berkaitan dengan perang Uhud. Kita lihat pada hari Isnin. Setiap hari Isnin kita ada kelas sirah. Okey, faham Okey, unit ketiga, subtopik ketiga, kita akan belajar perang Khandaq. Perang Khandaq ni apakah sejarah dia? Apakah sirah dia? Perang Khandaq ni berlakunya nama perang Khandaq sebab ni sebagai pengenalan, nak awak nak tahu, perang Khandaq ni datang daripada datang daripada buat tak silap ustaz, ustaz ingat balik. Bukan buat tombak dia buat satu apa nama tu? Tembok, bukan tembok. Ustaz lupa tembok. Bukan tembok gali parit. Perang Khandaq tu je. Kalau tengok unit keempat yang last kali adalah pertikaian dengan kaum Yahudi Bani Nadir dan Quraizah. Bani Nadir dengan Quraizah. Ni pertikaian dengan kaum ni kita akan belajar nanti. Okey, yang terakhir kita akan belajar dalam topik yang ketiga, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Ini yang penting ni. Dalam perjanjian Hudaibiyah kamu kena tahu. Dalam subtopik pertama kita akan tahu kenapa perlu ada perjanjian Hudaibiyah. Sebab apa? Ni unit pertama kita akan menyatakan sebab perjanjian Hudaibiyah ada beberapa perkara. Ni awak akan tahu nanti. Yang kedua, perisian atau orang kata perisian atau isi kandungan dalam perjanjian Hudaibiyah tersebut. Yang ketiga, kesan daripada perjanjian Hudaibiyah. Yang terakhir adalah hubungan dengan negara luar. Itu yang terakhir lah. Ini sekadar 3 topik besar yang kita akan belajar. Oh, ada lagi. Ustaz tak check lagi. Ada lagi Okey, baik, ada lagi. Bukan sampai pelajaran ketiga, ada lagi. Sampai pelajaran yang seterusnya ada lagi. Ada pelajaran sampai pelajaran ke-6. Okey, ada lagi 3. Okey, kalau kita lihat pelajaran ke-4, tadi selesainya kita mengetahui perjanjian Hudaibiyah, maka kita akan belajar di satu topik, iaitu topik dia adalah pembukaan kota Mekah. Kalau kita lihat pembukaan kota Mekah adalah unit pertama, subtopik pertama. Kita tahu sebab berlaku pembukaan kota Mekah tersebut. Kamu tahulah sejarah kenapa pembukaan kota Mekah macam mana kota Mekah tu dibuka, kan? Kamu kena tahu sebab berlaku pembukaannya. Kena tahu, kena belajarlah sekarang ni. Subtopik kedua, tarikh. Tarikh. Kita selalu tengok tarikh hari ni berapa hari bulan semua. Tengok tarikh hari ni. Hari ni berapa hari bulan? 22 hari bulan 1 2021. Macam tu lah. Pembukaan kota Mekah ada juga tarikh dia. Tarikh dia berapakah hari bulan, tapi bukan bulan Masih, bukan bulan Masih bulan Hijrah dan tahun Hijrah. Bulan Islam tahun Hijrah. Kalau kita kena ikut bulan Islam dan tahun Hijrah Yang terakhir untuk subtopik ketiga, iaitu kesan pembukaan kota Mekah tersebut. Jadi kita akan belajar menyatakan sebab, tarikh dan kesan. Okey. Baik, seterusnya dalam pelajaran kelima akan belajar peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kalau kita lihat kat sini ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama dalam subtopik yang pertama, kita akan mengetahui, kita akan kenal peristiwa semasa peristiwa ini adalah peristiwa Haji Wada'. Haji Wada'. Wada' ke Wida'? Wida', minta maaf. Ustaz pun yalah, maklumlah.
kita pun belum dapat ke sana sebab COVID-19 lah kan. Jadi insya-Allah kita kalau kita ada niat nak pergi haji gitu, insya-Allah akan datang kita supaya kita dipilih oleh alamin. Okey, peristiwa haji wida. Dekat sini ada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad SAW. Itu bagi peristiwa yang pertama. Dalam subtopik pertama, dalam subtopik kedua, kita akan belajar semasa ni peristiwa kewafatan Nabi Muhammad SAW. Okey, yang terakhir kita akan belajar dalam subtopik iaitu pelajaran ke-6 Kalau kita lihat dalam pelajaran ke-6 ni, kita akan tahu penentuan khalifah pertama di dalam kerajaan Islam. Dalam subtopik pertama murid semua, penentuan khalifah pertama dalam kerajaan Islam selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kat sini kamu tahulah siapa khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah. Kalau tahu tu simpanlah jawapan di dalam hati. Sebab ini adalah topik yang terakhir dalam pelajaran sirah tahun 5. Ni masa kelas nanti, berlaku kelas, Ustaz akan bagi dalam berbentuk video, tayangan video sebelum kamu mengetahui apakah topik yang kita akan belajar. Okey? Okey, baik. Sekadar itu saja dulu. Ada apa-apa soalan? Ustaz stop sharing Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. Okey, kalau kamu tak nak bosan dalam subjek sirah, nanti Ustaz bagi dalam bentuk cerita, Ustaz bagi dalam bentuk video supaya kamu tak bosan dan supaya kamu dapat dia punya fakta-fakta cerita dalam sirah tersebut. Sebab apa ramai yang jawab sirah tak betul kerana kamu tak ingat, kamu tak pelajari ataupun bukan tak pelajari, kamu tak tengok balik dia punya fakta-fakta, bukan tak pandai. Awak tak baca betul-betul fakta-fakta dalam peristiwa dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Sekadar itu sahaja dulu. Sekiranya kalau tidak ada apa-apa, insya-Allah pada jam 4 petang kita ada lagi ada lagi bersama Ustaz Syafiq pada jam 4 petang, iaitu subjek apa? Tengok jadual hari Selasa. Jadual kan? Dah Ustaz dah bagi belum? Dah. Dah. Kalau belum, kalau dah boleh bagi tahu Ustaz berapa hari bulan Dah. apakah subjek yang kita akan ada kejap lagi. Alat dengan Jawi. Jawi. Okey, ingat Jawi kita, subjek Jawi akan bermula pada hari Selasa petang pada jam 4, 5 hingga 5 petang tapi buat hari ni sekadar pengenalan untuk subjek akhlak dan Jawi pada jam 4 hingga 5 petang. Jangan ke mana-mana, jangan tidur, jangan keluar rumah dulu, habiskan kelas, settlekan kelas dulu. Lepas pukul 5 petang, habis kelas baru boleh main. Okey, faham? Setuju Sebab kelas awak belum habis lagi. Faham Setuju Okey, baik. Itu saja daripada okey, baik. Itu saja. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Subhanakallah bihamdi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Sekejap nak start record dulu.